Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan 2024 di Dewan Rakyat dengan peruntukan berjumlah RM393.8 bilion. Ia menjadikannya belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan, yang mana RM303.8 bilion adalah untuk belanja mengurus, RM90 bilion untuk belanja pembangunan, manakala RM2 bilion untuk belanja luar jangka. Petang ini, BIS Malaysia akan fokus kepada belanjawan 2024, reformasi ekonomi, memperkasa rakyat. Kita akan bersama dengan panel undangan. Teruskan bersama saya, Faiz Syahranizam, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia Isnin 16 Oktober 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Belanjawan 2024 Malaysia Madani manifestasi komitmen berterusan kerajaan mengurangkan kos sara hidup serta meningkatkan peluang pekerjaan. Akui Perdana Menteri, belanjawan yang mengangkat tema reformasi ekonomi, memperkasa rakyat, menterjemah usaha kerajaan dalam menyokong iklim pelaburan yang kondusif dalam usaha dan suasana global yang kian berubah. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan, belanjawan kerajaan Persekutuan 2024 memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan pro rakyat seiring hala tuju ekonomi baharu. Perdana Menteri turut berkongsi beberapa infografik ringkasan intipati belanjawan 2024 menerusi hantaran platform sosial media Facebook. Seterusnya, Jawatankuasa Pemantauan Bajet akan ditubuhkan dalam masa terdekat bagi menyimak, mendapatkan maklum balas dan memastikan peruntukan belanjawan 2024 dapat dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, jawatankuasa berkenaan diketuai Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan dan dianggotai Timbalan Menteri Keuangan 2, Steven Sim, Ketua Setiausaha Pembendaharaan serta beliau sendiri. Pelaksanaan bajet yang besar itu dilaksanakan sebaik mungkin dengan kepantasan yang sesuai agar manfaat pada rakyat dan negara boleh dicapai. Penubuhan jawatankuasa ini seiring dengan RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang diluluskan di Dewan Rakyat. Beliau turut berharap agar peruntukan belanjawan 2024 yang telah diberikan dapat dilaksanakan oleh kementerian mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan saham yang disediakan PNB Investment. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi berikutan sentimen pasaran stabil selepas pembentangan belanjawan 2024. Kita tinjau pergerakan pasaran sepanjang sesi dagangan pagi sehingga tengah hari tadi serta harga komoditi setakat pukul 12.30 hari ini. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KSCI turun 5.52 mata untuk ditutup rendah kepada 1,438.62. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 544 berbanding 256. Sementara 1,554 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga.
Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KSCI menyaksikan 5 kaunter untung, 21 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Petronas Chemicals Group Berhad naik 7 sen, Press Metal Aluminium Holdings Berhad dan Public Bank Berhad masing-masing naik 2 sen setiap satu. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan PBB Group Berhad masing-masing turun 40 sen, 24 sen dan 18 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.05% kepada RM5.76 sepaun, manakala ringgit susut 0.29% kepada RM3.17 setiap 100 yen, 0.22% kepada RM4.74 sedolar Amerika, 0.19% kepada RM4.99 euro dan 0.17% kepada RM3.46 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Dan seterusnya, saudara, kita tinjau pula senarai harga barang keperluan untuk minggu ini yang disediakan oleh KPDN. memperuntukkan RM393.8 bilion iaitu belanjaan awal tertinggi yang pernah dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, RM303.8 bilion untuk belanja mengurus, RM90 bilion untuk pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Ini melibatkan penambahan siling RMK 12 sebanyak RM15. RM15 bilion lagi menjadikan jumlah keseluruhan RM415 bilion untuk tempoh 5 tahun. Maknanya kerajaan mengamalkan pendekatan fiskal yang mengembang expansionary fiscal stance walaupun pada masa yang sama bertanggungjawab mengurangkan defisit fiskal secara berperingkat.
Belanjawan ini memberi fokus kepada 3 tumpuan utama iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan dan peningkatan darjat hidup rakyat. BIS Malaysia petang ini, beruntungnya kita bersama dengan Profesor Mada Dr. Ida Ahmad Yassin, pensyarah kanan Putra Business School. Prof Ida, selamat datang. Terima kasih menerima jemputan kami hari ini, Prof. Terima kasih kerana mengundang saya BIS Malaysia. Okey. Pada awal, saya kira ini baru beberapa hari dan kita perlukan reaksi awal Prof bagaimana belanjawan 2024. Adakah ia mengikut kepada jangkaan Prof dan mungkin jangkaan rakyat? Secara jujurnya Syahira, di luar jangkaan saya sebenarnya. Okey. Kerana saya jangkakan dia satu bajet yang jauh lebih besar ya. Kerana bajet yang dibentangkan untuk tahun 2024 itu hanya 5 bilion sahaja peningkatan daripada tahun yang lepas. Dari perspektif ekonomi, kita boleh mengira sebenarnya sama ada pada harga semasa yang dibentangkan adalah harga semasa ataupun pada harga benar, iaitu setelah kita menolak impak inflasi. Jadi setelah kita menolak impak inflasi, sebenarnya bajet yang dibentangkan kecil sedikit daripada bajet tahun lepas. Okay. Ya? Jadi itu yang sebab saya katakan di luar jangkaan saya. Tapi saya jangkakan itu juga kerana pendapatan kita sedikit. Ya, bila pendapatan kita sedikit, kita tidak boleh ada bajet yang besar dan kerajaan pada masa ini tidak mahu mempunyai hutang yang banyak. Jadi itulah dijual. Kalau menjawab soalan Syahira, sebenarnya di luar jangkaan saya. Saya mengharapkan bajet lebih besar sebenarnya. Itu bajet disebabkan amount limitasi dari segi bagaimana saiz fiskal negara ketika ini bersumberkan atau berfaktorkan juga dengan inflasi akan datang, Prof? Itu yang Prof jangka? Ya. Jika kita mahu mempunyai bajet yang lebih besar, kita mesti mempunyai pendapatan yang besar. Jadi pada masa ini jika kita lihat sumber pendapatan itu agak terhad, walaupun telah diumumkan cadangan untuk cukai jualan dan perkhidmatan meningkat daripada 6 hingga 8%, tetapi mungkin dan cukai barang-barang yang bernilai tinggi. Bernilai tinggi itu pun rasanya masih belum cukup untuk mempunyai satu bajet yang besar. Dan kita juga mahukan kadar hutang yang lebih sedikit pada tahun lepas ya. Jadi kerana itulah saya fikir bajet ni agak kecil ya. Pada pandangan saya Syahira, bajet yang begini kemungkinan untuk setahun atau 2 boleh diterima, tetapi untuk jangka yang lebih panjang ya, contohnya macam tahun 2025, tahun 20, kita tidak boleh berterusan begini kerana kita perlukan satu bajet untuk pembangunan yang lebih besar ya. Kerana bila kita sebut soal infrastruktur, bajetnya besar. Jadi kita harus mungkin satu adjustment yang dibuat, tetapi pada pandangan saya ia tidak seharusnya berterusan begini. Okey, kalau difikirkan dalam kerangka ekonomi, adakah dengan bajet seperti ini akan membawa satu situasi ekonomi yang lebih sustain? Atau kita tak faham dari mata rakyat, mungkin kita menganggarkan ini dari segi bajet yang pro rakyat, tetapi dari segi ekonomi ia sebenarnya membawa maksud kepada 2024 adalah waktu yang mencabar, jadi ruangnya adalah kepada rakyat dahulu sebelum pembangunan. Benar. Itu yang saya sebutkan tadi, kemungkinan untuk 1-2 tahun akan difokuskan ke arah itu, tetapi dia tidak seharusnya berterusan kerana bajet pembangunan itu perlu diberi perhatian. Kerana disebut tadi sama ada pembangunan ini sustainable, mampan ataupun tidak. Kita perlukan contohnya infrastruktur ya, memerlukan bajet yang banyak. Tetapi dia menepatilah yang dikatakan pro rakyat itu kerana memang kita lihat bahawa dia memang pro rakyat dari segi sumbangan tunai juga akan meningkat ya, dan subsidi juga akan lebih bersasar, maknanya dia akan mengurangkan kos dari segi itu dan dia alihkan kepada sumbangan tunai kepada rakyat. Dan juga kita lihat bajet ini diberikan kepada Kementerian Pendidikan ya, antara yang terbesar dan diikuti oleh Kementerian Kesihatan. Iaitu satu yang memang akan dikatakan pro rakyat lah. Itu memang satu yang diperlukan, dan mereka di Kementerian Kesihatan juga ya ada membuat aduan bahawa fasiliti kesihatan perlukan satu maintenance ataupun bajet untuk terutama klinik-klinik kesihatan di luar bandar. Jadi pada bajet
kali ini telah kita lihatkan ya, diperuntukkan sejumlah untuk aktiviti-aktiviti ini dilakukan. Okey, satu soalan yang saya kira setiap tahun pun saya soalkan kepada Prof juga. Dalam banyak-banyak intipati Belanjawan 2024, apa antara perkara yang menarik yang dilihat ia mampu memberi manfaat besar kepada rakyat dan juga ekonomi? Saya suka melihat kepada bajet yang diberikan untuk industri kecil dan sederhana ya, PMKS ya, mikro kecil dan sederhana. Banyak latihan juga, bajet untuk latihan diberikan ke arah pendigitalan kerana mereka perlukan itu. Kita menuju ke arah digitalisasi dalam perniagaan, jadi bajet telah diperuntukkan dan juga satu dana juga untuk industri kecil dan sederhana dalam hal ni ya, untuk matching grant dikatakan. Jadi itu satu yang saya fikir satu yang baik kerana kita ingin memperkasakan industri kecil dan sederhana. Okey, macam Prof tadi beritahu, Prof akui Belanjawan 2024 belanjawan yang pro rakyat, yang menterjemahkan satu belanjawan merakyat. Kalau diikutkan kepada itu, apa antara portion terbesar yang mungkin akan dinikmati rakyat pada tahun hadapan, dan mungkin ini diulaskan selain daripada ia sentuhkan membantu, ia juga membantu dari segi keuangan dan sustainability rakyat dari kos sara hidup? Masih kita ada lagi subsidi ya. Subsidi masih berterusan, walaupun kita kata subsidi itu bersasar, bermaksud subsidi dari segi jumlah akan dikurangkan, tetapi dia tetap disasarkan kepada golongan B40 dan juga M40. Jadi bagi saya pelaksanaan itu penting ya, bagaimana harus dilakukan. Dan kita juga ada sumbangan tunai tadi. Bagi saya sekiranya kos meningkat ya, sumbangan tunai ini memang akan boleh membantu kehidupan kita. Sudah tentu sumbangan tunai ini tidak boleh memenuhi keperluan semasa, tetapi ia adalah bantuan ya, nama pun bantuan. Kemungkinan boleh membantu peningkatan kos 10 ke 15% itu sudah memadai, kerana yang selebihnya memang kita harus bekerja ya untuk mendapatkan pendapatan. Jadi itu memang sangat dilihatlah dari pembentangan bajet baru-baru ini. Kalau mengikut kepada subsidi yang dijelaskan dalam Belanjawan 2024, adakah itu jangkaan Prof atau perlu lebih strategik dan lebih menarik diletakkan dalam sistem subsidi bagi Belanjawan 2024? Ini satu soalan menarik ini Syahirah ya. Kerana bila kita sebut tentang subsidi, dia banyak ketirisan. Kerana apa? Bukan senang untuk mengawal subsidi ini. Walaupun kita kata dia untuk rakyat Malaysia, walaupun kita kata untuk B40 atau M40, tetapi pelaksanaan kita bagaimana kita nak lakukan itu satu cabaran yang besar, Syahirah. Kita nak guna apa? Nak guna IC, nak guna apa tu, kata tak boleh nak beli minyak yang berharga RM2.05 seliter kan. Jadi bagi saya pelaksanaan itu amat sukar. Jadi ketirisan tu akan berlaku. Walaupun memang kita kata kita berusaha ke arah itu ya, tetapi dia satu yang sukar kerana kita lihat lokasi Malaysia ini bersempadan ya. Kita bukannya satu pulau macam Singapura kita boleh kawal keliling ya. Sukar bagi kita. Jadi ada setengah negara mungkin sebagai satu pilihan ya Syahirah ya. Mereka tidak ada subsidi yang begitu. Maksudnya kalau dia nak mengurangkan, harga akan sama ya dengan harga pasaran dunia. Jadi tidak timbul isu untuk penyeludupan lah kerana harga sama di mana-mana. Tetapi dia akan beri sumbangan tunai kepada rakyat supaya apa-apa kenaikan harga tu boleh dibantu dengan sumbangan tunai itu. Jadi itu adalah satu pilihan lain lah yang dilakukan oleh mungkin negara-negara yang lain. Macam mana pun dari segi subsidi bersasar ini telah pun dibincangkan sekian lama, dan mungkin tahun 2024 ini ada satu waktu yang memberi ruang kepada ahli ekonomi juga memikirkan bagaimana sistem ini perlu dilaksanakan. Kita akan kembali selepas ini, Prof. Kita akan berehat seketika dalam Bis Malaysia. Program kewangan sosial iTekad diluncurkan sebelum ini telah memanfaatkan 4,000 usahawan dan menggalakkan sambutan oleh 12 institusi kewangan. Maka dana tambahan RM25 juta sebagai geran padanan dengan institusi kewangan kerana kejayaan awal. Kerajaan menyediakan RM200 juta April lalu untuk membangunkan semula tanah-tanah wakaf di Pulau Pinang secara pinjaman mudah. Tahun depan insya-Allah kerajaan meningkatkan dana kepada RM500 juta untuk pinjaman mudah, meningkatkan pembangunan semula tanah-tanah wakaf di seluruh negara.
BIS Malaysia masih berbicara mengenai Belanjawan 2024 reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Petang ini pada separuh waktu pertama kita telah sentuh berkenaan dengan teknikalnya bagaimana ia perlu dilaksanakan, apakah jangkaan rakyat dan juga ahli ekonomi. Bagi separuh masa kedua, kita perlu lebih terperinci dari segi bagaimana setiap elemen itu dilaksana atau setiap elemen itu perlu difahami rakyat. Ketika ini, persoalan saya kepada Prof. Madya Dr. Ida Mat Yassin, kita nak bincang berkenaan dengan pelaksanaan sistem percukaian kerana ia juga salah satu hasil terbesar negara. Melihat kepada satu jaminan reformasi percukaian yang dibawakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa mungkin sebenarnya dari segi peningkatan 6% kepada 8% tapi bagi barangan-barangan tertentu, dan perubahan pula dibawakan kepada barangan-barangan bernilai tinggi yang diletakkan juga cukai. Adakah ini bertepatan dengan jangkaan Prof atau perlu sistem percukaian yang lebih menarik dan strategik selepas ini? Baik. Ini satu, bila sebut tentang cukai, dia sensitif sikit, Syahira. Cukai dinaikkan daripada SST ataupun cukai jualan dan perkhidmatan itu naik daripada 6 hingga 8%. Itu tidak termasuk makanan dan juga telekomunikasi yang lain disebutkan. Jadi itu satu ke arah yang baiklah, Syahira. Cuma satulah, ini mungkin satu sedikit kontroversi lah, di mana untuk mengembalikan semula GST ataupun Good and Services Tax itulah dibincangkan oleh ahli ekonomi sebelum ini pun. Kita tidak boleh bertahan sebenarnya dengan kutipan cukai kerana untuk SST dia punya coverage untuk ruang lingkup barangan dan perkhidmatan yang dicukaikan tu mungkin dalam 40%, sedangkan kalau kita ada GST dia sehingga 70%. Jadi dia lebih luas, broad base orang kata dari segi lingkungan cukai. Jadi itu yang telah dibincangkan oleh ahli ekonomi, tetapi untuk tahun 2024 belum bersedia saya fikir untuk diperkenalkan semula GST itu. Melainkan Syahira, kita ada satu sumber lain lah. Contohnya ada setengah negara di dunia ini yang kaya dengan hasil minyak. Kita pun ada jugalah hasil minyak, tapi tidaklah terlalu banyak, kita katakan, yang kaya dengan hasil minyak. Mereka memang tak perlu pun memberi mengenakan cukai yang banyak kerana hasil minyak pun sudah mampu untuk menampung kos-kos dalam negara mereka ataupun pembangunan negara mereka. Jadi situasi kita ini orang kata duduk tengah-tengah lah. Nak kata tak ada hasil minyak, kita ada juga sedikit lah, tetapi tidaklah begitu banyak. Jadi andai kata kita ada hasil-hasil yang lebih banyak daripada sumber bumi ini, sudah tentulah tak perlu pun nak mengutip cukai yang tinggi daripada rakyat seperti yang dilakukan oleh setengah negara, contohnya di Timur Tengah. Okey. Prof, juga saya pun ada melihat juga beberapa ahli ekonomi bersetuju GST itu tidak seharusnya dilakukan pada tahun hadapan kerana ia belum cukup sesuai dengan saiz keuangan negara dan juga bagaimana rakyat perlu sustain dalam ekonomi global. Melihat kepada perkara itu, apa antara cara yang lebih kreatif selain kita memperkenalkan cukai baru, apa mungkin penambahbaikan cukai sedia ada agar cukai itu selain daripada hasil kepada negara, ia juga kembali kepada rakyat? Apa yang lebih kreatif yang boleh mungkin diunjurkan, Prof? Ini sesuatu yang amat sukar, Syahira, kerana dia sangat detail bila soal percukaian ini. Itulah dinyatakan dengan khusus pun apa yang akan dicukaikan. Cuma itu yang saya kembali kepada bila dia GST dia menyeluruh sehingga 70%. Tetapi bila Syahira sebut dia kembalikan kepada rakyat, memang benar. Kutipan cukai ini dia adalah pendapatan dan kita ada juga perbelanjaan. Yang perbelanjaan itu memang kita akan pulangkan semula kepada rakyat. Dan juga dari segi kemungkinan pembangunan dan sebagainya. Jadi sudah tentu bila kita mengutip pendapatan yang tinggi, kita juga boleh membantu rakyat dalam itu dengan lebih baik lagi. Jadi dia di dua-dua bahagian itu, pendapatan dan juga perbelanjaan. Dan kita kalau boleh tak mau ada hutang yang tinggi pada masa yang sama. Betul. Dan jurang itu perlu juga kita selaraskan. Okey, ada satu perkara yang saya rasa menarik untuk kita perjelaskan, ini berkaitan dengan ekosistem kos sara hidup bagi keseluruhan kawasan di Malaysia, di Semenanjung juga di Sabah Sarawak. Melihat kepada ekosistem ini, satu perkara bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjelaskan ada juga inisiatif yang memberatkan kepada atau kelebihannya kepada Sabah dan Sarawak. Tetapi ada juga suara-suara menyatakan ekosistem atau kos sara hidup itu berbeza dari segi harga dan
sebagainya. Melihat kepada kelompok atau mungkin peta kecil Malaysia ini, bagaimana kita perlu selaraskan dan merapatkan jurang ekosistem kos sara hidup di Semenanjung juga Sabah dan Sarawak? Ya, kita lihat Sabah dan Sarawak dan Semenanjung ni jauh ya. Maksudnya kalau tak kerana kapal laut atau kapal terbang tak boleh sampai. Jadi sudah tentu kos transportation atau pengangkutan itu memang dikatakan tinggi. Tetapi usaha-usaha telah dilakukan di peringkat negeri. Maksudnya daripada kita bergantung kepada negara luar, apa kata kita bergantung kepada negara di dalam Malaysia ini sendiri ya. Sama-sama negeri di dalam Malaysia boleh bergantung antara satu sama lain. Contohnya padi ya, memang kita banyak berada di utara tanah air, iaitu di Kedah, di Perlis dan sedikitlah di Belah Selangor, Sekincian dan sebagainya. Jadi memang itu. Jadi itulah sumber beras. Jadi kemungkinan ada sayur ke ataupun yang lain-lain makanan itu di negeri yang lain. Jadi kalau kata ekosistem tu, saya suka yang disebutkan oleh Syahirah, itu perlu dirancangkan dengan teliti dan diberi orang kata bajet yang sepatutnya ya untuk merapatkan jurang itu. Merapatkan jurang dan boleh membantu satu sama lain sebenarnya kita. Prof, kalau diberi peluang untuk menambah atau ubah suai Intipati Belanjawan 2024, apa perkara menarik yang mungkin Prof akan letakkan? Saya ingin meletakkan tentang perkara sirkular ekonomi ataupun ekonomi kitaran ya, kerana kita tengok ESG ada di dalam itu, tetapi ekonomi kitaran agak tidak nampak sangat ya. So saya fikir itu satu, kalau diberi peluang lah untuk dimasukkan dalam bajet 2024. Okey, kita melihat kepada hasil negara 2023 yang Amat Berhormat Perdana Menteri yakin tahun ini cukup memberi satu hasil yang baik dari segi bagaimana kita perlu lebih mampan bagi tahun-tahun akan datang. Bagi tahun hadapan, adakah hasil juga dijangkakan lebih baik dan bagaimana pula pelaksanaan Belanjawan 2024 ini akan lebih sistematik dengan hasil yang luas selepas ini, Prof? Ya, kita mengharapkan hasil yang kita perolehi yang jangkaan kita tahun 2024 itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti yang dirancangkan dan dia sampai kepada target group ya yang kita nyatakan itu ya, dan dikurangkan ketirisan. Sudah tentulah ketirisan ini kita nak kata sifar tu agak susah, tapi kalau kita boleh berjaya mengurangkan itu adalah cukup baik sekali. Okey, apa yang lebih dilihat melihat kepada kacamata ahli ekonomi dalam pelaksanaan Belanjawan 2024, apa mungkin harapan Prof selepas ini, selain daripada pelaksanaannya, bagaimana penerimaannya dan bagaimana pula penambahbaikan yang mungkin perlu dilihat kerajaan agar Belanjawan 2024 ini, satu harapan, bukan saja harapan ahli ekonomi agar Malaysia terus sustain, tapi juga kepada rakyat. Ya, pada kacamata saya, walaupun tak pakai kacamata kan Syahirah, bajet pembangunan perlu diberi perhatian ya. Kita perlukan satu bajet yang besar untuk pembangunan kerana untuk kita sustain dalam ekonomi dan memberi kita juga ke arah negara maju. Jadi itu sangat diperlukanlah infrastruktur. Persediaan rakyat selepas ini dengan elemen-elemen Belanjawan 2024, penerimaannya, bagaimana rakyat boleh mengaplikasikan Belanjawan 2024 ini? Kita mesti mengambil peluang, terutama industri kecil dan sederhana ya, dah dibeli bajet untuk pendigitalan, latihan dan sebagainya. Ambil peluang itu dengan sebaik-baiknya. Okey, Prof. Terima kasih untuk satu, saya kira masih awal, mungkin ada susulan analisis selepas ini yang mungkin kita akan bersama Prof selepas ini dalam BIS Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof Madya Dr. Ida Ahmad Yassin, pensyarah kanan Putra Business School, untuk ulasan itu tadi. Untuk itu, BIS Malaysia edisi 16 Oktober 2023 berakhir di sini. Menyusul selepas ini, pastikan sahih. Terus setia bersama RTM, Malaysia Madani, dekat perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.